Assalamualaikum dan selamat pagi. Wawancara ini bertujuan untuk mengkaji persepsi, cabaran dan kesediaan menuju pengajaran dan pembelajaran dalam talian di kalangan guru berdasarkan pendekatan kualitatif di sekolah rendah daerah Penampang. Kehadiran pandemik COVID-19 ini membolehkan para guru meneruskan pembelajaran dalam talian melalui pendekatan PDPR atau pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun home based learning. Berikut saya akan mewawancara seorang guru untuk mendapatkan maklumat mengenai persepsi, kesediaan menuju pengajaran pembelajaran dalam talian di kalangan guru. Selamat pagi Puan Janet. Selamat pagi Cikgu Zaitun. Apakah maksud PDPR atau pengajaran pembelajaran di rumah ataupun home based learning? Maksudnya PDPR tu dia pembelajaran yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang sesuai. So PDPR ni dia boleh dilaksanakan dalam talian ataupun luar talian, ataupun lagi offsite dengan berstruktur dan terancang. Pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan untuk menggantikan kelas bersemuka dengan murid atau pelajar. Apakah pendapat Puan Janet? Memandangkan serangan virus COVID-19 ini dia berbahaya dan tidak dapat dilihat, saya sangat bersyukurlah sebab adanya PDPR ni untuk menggantikan pembelajaran bersemuka di sekolah normal. At least murid-murid tu dia masih ada peluang untuk belajar dan tidak ketinggalan topik lah. Pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan untuk menggantikan kelas bersemuka dengan murid atau pelajar. Apa pandangan Cikgu Janet? Pada pandangan saya, memandangkan serangan virus COVID ni dia berbahaya dan tidak dapat dilihat dan dikesan, saya sangat bersyukur sebab adanya PDPR ni boleh menggantikan pembelajaran bersemuka di sekolah normal. At least murid-murid ni dia masih ada peluang untuk belajar dan tidak ketinggalan topik pembelajaran lah. Puan Janet, sejauh manakah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di rumah kepada murid, kepada ibu bapa dan kepada guru? Okey, pada pendapat saya, keberkesanan PDPR kepada murid ni dia sebagai seorang murid, dia hendaklah bekerjasama terhadap kerja yang diberikan oleh cikgu, guru-guru. Murid ni pun harus bertanya jika tidak faham dan sekiranya tidak boleh menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru, terus bagi tahu dengan cikgu. Hasil kerja yang diberikan oleh cikgu tu hendaklah dihantar dan disemak sekiranya ada pembetulan. Maklumkan dengan cikgu sekiranya ada masalah internet atau apalah. Itu dah keberkesanan PDPR kepada murid. Kalau kepada ibu bapa pula, ibu bapa ni dia seharusnya membantu anak-anak untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan PDPR ataupun kerja yang disuruh oleh cikgu. Lepas tu membantu anak juga untuk melayari laman web pelajaran seperti
Didik TV, Ciku, YouTube, TV Pendidikan dan sebagainya lah. Oke, kalau keberkesanan PDPR guru pula, guru ni dia perlu menyusun semula RPT berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran dan takvim sekolah yang berkuat kuasa. Lepas tu merancang RPH, susun jadual waktu PDPR supaya tidak berlanggar dengan subjek lain. Lepas tu mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel. Lepas tu pastikan murid tu buat kerja yang kena bagi. Terus adakan gunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, tugasan, latihan supaya tahu pencapaian murid tu. Lepas tu guru-guru juga mengadakan perbincangan dengan ibu bapa supaya menyokong pembelajaran murid di rumah dan menyediakan bahan yang senang didapati dan bersesuaian dengan kaedah PDPR, memantau PDPR yang dijalankan, dan itu sajalah. Seperti yang saya maklum, Puan Janet ni ialah seorang guru. Apakah persepsi terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam talian kepada guru? Ya, saya seorang guru. Persepsi saya terhadap PDPR ni, saya sangat bersyukur sebab masih ada pendekatan dan kaedah yang boleh diguna pakai untuk meneruskan pembelajaran walaupun tidak bersemuka dengan secara formal di sekolah lah. Puan Janet, apakah cabaran pengajaran dan pembelajaran dalam talian kepada seorang guru atau di kalangan guru? Bagi saya, cabaran yang dihadapi dengan guru bila anak murid dia tu tidak handphone, terus terpaksa lah tunggu parents datang dari kerja baru boleh guna handphone dorang. Lepas tu ada lagi yang anak murid yang tidak laptop sendiri, ada yang tidak pandai buka, dan paling besar masalah tu internet yang tidak laju lah. Lepas tu ada lagi parents yang tidak membantu anak mereka sebab orang punya akademik tidak berapa bagus. Ada yang parents sibuk dengan kerja rumah, kerja dorang sendiri, sampai anak pun dorang tak dapat ajar. Cikgu Janet, bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah, contohnya tiada internet, tiada peranti, komputer, tiada laptop, ataupun ada laptop tapi kan ramai adik-beradik. Bagaimanakah cara mengatasi masalah-masalah yang di luar jangka? Bagi saya, cara untuk mengatasi dia ialah kerajaan perlu beri komputer riba kepada anak pelajar di luar bandar kah, di bandar kah. Lepas tu beri internet pelajar lah untuk memudahkan kerja anak murid tu selesai lah, dan beri gadget yang diperlukan lah pada anak murid. Artinya menurut Puan Janet penyelesaiannya dengan bantuan kerajaan. Sekarang pun kerajaan telah memberi bantuan peranti dan internet kepada keluarga B40. Tetapi di sini juga saya mencadangkan supaya kerajaan juga harus membantu kepada keluarga yang
M40 sebab mereka pun ada masalah tersendiri. Soalan seterusnya ataupun wawancara seterusnya, bagaimana persediaan Puan Janet ataupun guru-guru menuju PDPR dalam talian? Persediaan saya untuk PDPR ialah menyediakan latihan atau kerja yang senang difahami oleh murid-murid supaya dapat membantulah. Lepas tu berikan penempuhan yang kepada memahami konsep dan tajuk yang diajar. Lepas tu membantu murid tu sekiranya lemah dan walaupun biarlah lebih masa PDPR tu. Sebagai kesimpulan, PDPR adalah talian hayat untuk menyampaikan pengajaran melalui layanan internet yang terbaik. Kerjasama semua pihak adalah perlu untuk menjayakan proses PDPR. Cabaran dan halangan tidak dapat dielakkan, namun yang utama, murid masih berpeluang untuk belajar, bertujuan untuk tidak akan ketinggalan pembelajaran. Sokongan keluarga atau ibu bapa ataupun penjaga sangat diharapkan demi mencapai kecemerlangan anak-anak dalam proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sekian dan terima kasih.